kertas soalan daripada SU peperiksaan masing-masing. Okey. Iaitu CJ Pelajaran Malaysia 2022. Okey, asas kelestarian kertas 2 fasa 1. Tarikh membuat kerja khusus ni ialah daripada Ogos hingga September. Itulah range masa yang diberikan, iaitu 2 bulan. Ini semua cikgu dah tahu. Okey, jadi di depan ni seperti biasalah, cikgu boleh baca sendiri. Kita nak lihat perkara-perkara penting. Okey, jadi cikgu perlu beri kertas soalan ini kepada calon. Kertas soalan yang ini. Okey, kita terima dua. Satu kertas soalan dan satu lagi ialah untuk kegunaan pemeriksa. Jadi cikgu hanya beri kertas soalan sahaja kepada calon dan pastikan di bahagian hadapan kertas soalan ini ditandatangani oleh pengetua. Okey, seperti biasa dekat sini mesti ditandatangani oleh pengetua. Okey, mesti ada tanda tangan pengetua. Dan isikan borang verifikasi yang saya telah berikan dalam grup. Ya, jadi minta pengetua tanda tangan. Okey, dan tandalah borang verifikasi itu dan minta pengetua tanda tangan juga borang tersebut dan simpanlah borang verifikasi itu di dalam file. Okey, jadi ini arahan kepada calon. Okey, jadi ini tadi saya dah beritahulah. Okey, jadi beri pada calon kertas soalan yang telah ditandatangani oleh pengetua. Maksudnya tanda tangan satu, photostat lah. Takkan pengetua nak tanda tangan semua sampai 20 kan. Tanda tangan satu yang original copy, kemudian photostat mengikut bilangan calon. Okey, kemudian tarikh, jangka masa untuk melakukannya adalah dari 2 Ogos hingga 30 September. Tapi seperti biasa, masa ini tidaklah sampai 30 September. Pelajar perlu menyerahkan biasanya sebelum 30 September. Okey, jadi bagi calon tingkatan 4 sahaja. Okey. Kemudian yang lain ni cikgu boleh baca lah ya. Saya highlight yang penting-penting je. Okey. Kita perlukan gambar foto proses kerja. Mesti ada sekurang-kurangnya 5 gambar bermaklumat. Bermaklumat tu seperti biasalah ya cikgu. Di mana pelajar membuat penerangan pada gambar itu. Okey, apa yang dilakukan melalui gambar tersebut. Okey, perlu ditunjukkan semasa menghasilkan cecair EM ini. Okey, untuk tingkatan 4, dia perlu menghasilkan cecair EM lah sebab ini adalah kerja khusus yang paling mudah pelajar lakukan di rumah. Sebab kita tak tahu bila masanya pelajar akan kembali ke sekolah. Jadi untuk kerja khusus yang lain yang melibatkan keperluan penggunaan bahan, bengkel dan juga di bawah pemantauan guru, kita tak boleh lakukan. Ini adalah yang paling mudah lah yang pelajar boleh buat di rumah. Okay. Kemudian yang lain ni seperti biasa lah. Mesti tulis tangan, tak boleh type dengan komputer. Maksudnya pelaporannya lah. Pelaporannya nanti, folionya mesti ditulis tangan. Ini pun dah tahu. Okay. Kemudian yang ni, pentaksir dan calon sentiasa berhubung melalui aplikasi sosial. Okay, 1.10 ni pun sebab dia mesti di bawah pemantauan guru juga. Jadi cikgu kena sentiasalah update dengan pelajar. Okey, sampai mana, dah buat mana. Okey, kalau pelajar tu katalah dia dah potong bahan kan. Dah nak memulakan tugasan, dah ada bahan. Cikgu boleh minta tolong dia snapkan gambar untuk hantar pada cikgu. Okey, dia dah mula. Okey, sentiasa tahulah progres calon. Okey ya, kemudian kita tengok 1.13 ini. Inilah ya. Semuanya mesti lengkap dan dihantar kepada pentaksir sekolah iaitu pada guru sebelum atau pada 16 September. Jika ada perubahan tarikh nanti kita akan maklumkan. Jadi sebenarnya bukanlah sampai 30. 30 tu jangka masa di mana 2 minggu yang terakhir tu guru perlu untuk menyemak
Okey, dan juga kemudian selepas September tu kalau berlakulah penyelarasan, pentaksir kawasan akan datang untuk menyelaras. Okey, menyelaras tugasan. Jadi deadline lah yang sepatutnya pelajar siap ialah 16 September. Okey. Kemudian yang ni pelaporan Pelaporan ni buatlah dalam bentuk comb binding ataupun tape binding. Hari tu Cikgu Azwan tanya pada saya pasal penggunaan kertas tu. Okey. Sebab kita selalu cakap dalam bentuk kertas A4 kan. Tapi kalau pelajar nak gunakan kertas test pad ke pun boleh. Janji saiz dia A4. Okey, dan mestilah di binding, okey, dalam bentuk comb ataupun tape binding. Tapi selalunya tape binding ni lebih murah lah dan selalunya folio pelajar tu tak adalah tebal sangat yang perlu sampai comb. Okey, dia nipis je, jadi tape binding tu lebih murah dan kalau mampu, okey, suruhlah pelajar letak cover plastik depan belakang supaya tak kotor, tak rosak pelaporannya. Kemudian perlulah disimpan dalam almari berkunci di bengkel ataupun bilik operasi PBS. Perlu sentiasa pastikan pelaporan dan juga artifak calon ini selamat sehingga 6 bulan selepas keputusan SPM 2022 diumumkan. Okey, semua perlu disimpan. Okey, kemudian ini kita tengok 1.15 ini, kita tengok B. Okey, sentiasa mengingatkan calon supaya berhati-hati semasa menggunakan peralatan seperti parang, pisau, gunting dan lain-lain. Sebab di sini akan berlakunya penggunaan pisau, alat-alat tajam. Jadi cikgu tak dapat nak lihat kerana mereka berada di rumah. Jadi mintalah pelajar itu sentiasa berhati-hati. Okey, dan sepatutnya bila menjalankan kerja khusus ni ibu bapa kena tahulah. Okey, jadi kita mohonlah pemantauan ibu bapa. Okey. Jadi ini adalah cadangan bahan dan peralatan yang perlu digunakan. Okey, jadi sisa sayuran hijau. Okey, sisa sayuran hijau ni kesesuaian mengikut sukatan bekas penguraian. Okey, cadangan menggunakan sukatan yang sesuai. Okey, yang ini carilah. Ada banyak sebenarnya bahan rujukan. Ni pelajar boleh cari sendiri. Okey, cikgu boleh bantu tapi cikgu tidaklah memberi maklumat tu 100%. Okey, cikgu mungkin boleh bagi satu bahan rujukan, suruh pelajar cari bahan rujukan yang lain dan bandingkan yang mana yang dia rasa lebih sesuai digunakan. Okey, jadi ikutlah sukatan yang sesuai bekas yang perlu digunakan. Sebab kali ini mililiter yang perlu dihasilkan paling minimal 500 ml, paling banyak 1000 ml. Jadi bolehlah gunakan balang kuih itu kan. Yang biasa kita guna balang tinggi tu. Jadi boleh gunalah bekas tu ataupun apa-apa bekas yang dia ada di rumah. Okay, yang bekas-bekas tak guna ke mungkin ada balang-balang yang tak guna di rumah kan dia boleh gunakan. Janji bekas itu bersih lah, tak boleh kotor Okay, kemudian sisa buah-buahan. Contohnya dia boleh guna sebarang jenis sisa buah-buahan yang dia ada di rumah iaitu betik ke, pisang ke, nenas ke. Kali ni dia terbuka. Okay, dia tak dia mandatory macam dulu kan. Mandatory kena guna betik, kena guna pisang, kena guna nenas. Okay, jadi dia tak ada mandatory. Jadi terpulanglah sisa buah-buahan apa yang ada di rumah calon. Okay, jadi pakailah yang mana yang ada. Kalau boleh elakkanlah beli. Kalau dia nak beli mungkin beli yang busuk-busuk ke yang dah memang orang tak nak. Yang mungkin orang jual satu tu 20 sen ke. Itu tak apalah. Janganlah beli buah baru yang elok yang boleh dimakan untuk membuat kerja khusus. Okay. Sebaik-baiknya yang dah tak nak. Okay. Kemudian okay, guna gula perang. Okay. Cadangan boleh guna gula perang.
ataupun gula pasir putih, gula putih tu, gula pasir. Okey. Ini hanya cadangan sahaja penggunaan, tapi sebenarnya kalau cikgu baca dekat artikel, dalam artikel membuat EM, okey, dia ada macam-macam sukatan. Jadi terpulanglah pada pelajar ataupun pada guru untuk menunjuk ajar pelajar, okey, berapa banyak gula yang diperlukan dan berapa sukatan. Dia sebenarnya ada sukatan gula kepada air kalau kita baca. Okay, dulu mula-mula kita buat macam kita main tibai je kan. Masuk berapa banyak air, lepas tu masuk aja gula ikut sesuka hati. Okay, sebenarnya dia ada sukatan-sukatan dia lah. Berapa banyak air, berapa banyak gula, dia ada nisbah dia. Okay, jadi ini memang kita rujuk banyak lah Sebenarnya dia buat dulu air gula tu. Gula tu bukanlah dipanaskan dalam air. Tapi dia bancuh gula tu dalam air yang biasa tu. Dia larutkan dulu gula itu. Barulah dia masukkan sisa-sisa buah-buahan tu dengan sayur-sayuran hijau tadi. Okay. Sayur-sayur ni pun kalau boleh elakkanlah beli. Mungkin boleh pergi cari sayur-sayur yang tak nak pakai ataupun tengoklah kot ada sayur-sayur kat tepi-tepi longkang, kangkung-kangkung ke apa ke boleh kutip kan. Okay. Kemudian ini alatan lah. Penggunaan pisau, papan pemotong ataupun gunting ke. Okay. So kena berhati-hati semasa menggunakan alat-alat tajam. Okay, kemudian batu lesung mesin pengisar. Ini dekat rumah lah sebab benda tu kita kena hancurkan. Jadi sebenarnya penggunaan mesin pengisar ni pun depends ya cikgu. Kadang-kadang kita kisar dia tak mau jadi juga. So macam mana ya, dia sebenarnya perlu elakkan terkena dengan air daripada pipe, air klorin tu. Okay, kadang-kadang dia basuh mesin kisar tu, ada kesan-kesan klorin di dalamnya. Jadi itu yang kadang-kadang tak berapa nak jadi EM tu. Jadi boleh hancurkan menggunakan batu lesung ataupun mesin kisar. Okay, kemudian yang ni plastik hitam ni sebenarnya kalau kita kat sekolah kita gunalah untuk alas apa semua kan. Jadi terpulang pada pelajar lah nak mengalasnya macam mana. Tempat kerja dia tu perlu janganlah kotorkan kan, nanti kena marah dengan mak ayah dia. Okay. Dan plastik hitam ini boleh digunakan untuk menutup bekas EM tu. Sebab bekas EM tu biasanya kita simpan di tempat yang gelap. Okay. Jadi cakap kat pelajar kalau tak ada tempat yang gelap nak disimpan, okay, balutlah dengan plastik hitam dan simpan pada suhu bilik. Jangan biar di luar, nanti di luar dia panas, tak hidup pula bakteria tu. Okay, balang plastik, inilah cadangan dia. Balang plastik berisi padu 2500 ml. Semasa proses penguraian cecair, ini pada awalnya memang kita letak dalam balang plastik. Biasa kita pakai balang plastik yang tinggi tu kan. Tapi kalau balang plastik ni pelajar tak ada lah, pelajar tak nak beli ke apa, kita pulanglah kat dia, cakap kat dia carilah bekas yang sesuai yang bertutup. Okay, supaya dapat mengelak serangga daripada masuk. Okay. Kemudian botol 1500 ml macam yang sebelum ini. Okay, so kita perlukan botol 1500 ml sebab kita perlu simpan cecair EM yang telah ditapis. Kita pindahkan ke dalam botol 1.5 liter ini. Okay, jadi bila pelajar basuh botol ini, pesan kat pelajar, pastikan botol itu benar-benar kering. Jangan ada air klorin di dalamnya. Sebab dia orang mesti cuci dengan air pipe kan. Jadi bila tu keringkan botol itu, barulah isi cecair EM di dalamnya. Okay, cecair EM yang telah ditapis dan kuantiti dia mestilah lebih daripada separuh botol lah kot. Okay, jangan sikit sangat, nanti tak cukup 500 ml tu. Dia minimal 500 ml. Okay, sehingga 1000 ml. Lebih dari 1000 ml tak ada masalah. Okay. Penapis plastik ni, penapis ni sebab kita nak asingkan masa kita nak pindah dari balang ke dalam botol. Jadi kita nak asingkan hampas yang terurai dalam balang itu, okay, dengan cecairnya.
Okey, jadi dalam botol 1.5 liter tu mestilah cecair lah sahaja. Okey, mungkin ada serdak-serdak halus tu tak apalah kan. Okey, jadi penapis ni pelajar fikirlah kalau dia pakai penapis temak dia kan, ataupun penapis-penapis buruk ke yang ada. Okey. Kemudian corong plastik. Corong plastik ni untuk semasa dia nak masukkan cecair EM ke dalam botol. Okey, mula-mula dia tapis cecair itu, dapatkan airnya dan air tersebut perlu dipindahkan ke dalam botol 1.5 liter tu. Jadi nak tuang ke dalam botol tu perlukan corong. Jadi bolehlah fikirkan kalau tak ada corong plastik kat rumah, bolehlah guna apa-apa sahaja yang boleh difikirkan menjadi corong. Okey. Sudu ni mungkin untuk mengacau lah. Tapi pelajar boleh je kacau dengan tangan kalau tak nak kacau dengan sudu. Okey, tapi kacau dengan tangan pakailah sarung tangan. Boleh je kalau nak kacau dengan tangan bare hands tu pun boleh. Tapi nanti dia melekat lah bau-bau buah apa semua tu kan. Okey, so ini tugasannya. Okey, kita baca arahan tugasan ini. Okey, menghasilkan cecair pengurai EM. Kali ni bukan EM4 lah sebab yang sebelum ni sebenarnya bukan kita hasilkan EM4 pun. Kita cuma hasilkan EM1 tapi kita simpan selama 4 minggu. Jadi dekat sini tak adalah EM4, menghasilkan cecair pengurai EM sahaja daripada sisa pepejal. Jadi sama juga tempohnya, perlu disimpan selama 4 minggu, diperam dalam bekas tertutup pada suhu bilik atau tempat gelap. Okey. Kemudian yang kedua, pelajar perlu membuat pembentangan menggunakan perisian yang sesuai, dan akhirnya pelajar perlu membuat pelaporan tugasan yang mengandungi butiran berikut. Jadi ada 3 perkara yang calon perlu hasilkan. Pertama, cecair EM. Kedua, dia perlu membuat pembentangan. Yang ketiga, folio ataupun pelaporan tugasan. Jadi yang ini memang cikgu-cikgu pun dah sedia maklum lah. Kecuali cikgu daripada Sekolah 85 Bukit Gantam baru first time nak buat. Okay, jadi boleh mohon tunjuk ajar lah daripada guru sedia ada. Okay, jadi ini adalah butiran yang perlu ada dalam pelaporan pelajar. Jadi pada kulit hadapan seperti biasa mesti ada nama, nombor kad pengenalan. Angka giliran ni jika ada. Pelajar tingkatan 4 tak ada angka giliran lagi. Jadi boleh biarkan kosong. Tapi nama, nombor kad pengenalan adalah. Tajuk tugasan. Okey, tajuk tugasannya ini hanya cadangan. Tapi cikgu bolehlah bina selain daripada ini, tapi Tuan KPK bagi tahu mestilah ada perkataan cecair efektif mikroorganisma EM ni dan perkataan lestari. Okey, jadi pusing-pusing sama je lah kan, menghasilkan cecair EM yang lestari. Ini cadangan dia lah. Okey, kemudian isi kandungan seperti biasa. Okey, kemudian pengenalan. Pengenalan ni satu muka surat pun dah cukup. Okey, jadi pengenalan ni ringkasan keseluruhan pelaksanaan kerja khusus. Okey, jadi diceritakanlah tentang keseluruhan pengenalan kerja khusus dia tu. Okey, kemudian brief amali. Ini pun seperti biasalah, brief amali ni tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Okey, selalunya brief amali ni mestilah berkaitan dengan cikgu bolehlah pandu pelajar. Okey, macam mana nak menulis brief amali. Brief amali ni adalah ringkasan tentang tugasan yang perlu dilakukan. Okey, menghasilkan macam menghasilkan cecair EM menggunakan apa bahan dia kan. Lepas tu tempoh pelaksanaan. Okey, jadi bolehlah. Yang penting tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Ya. Kemudian catagan. Yang ini pun cikgu perlu pandu pelajar lah, takut dia orang tak dapat idea kan.
Okey, catagan ni mestilah bermula daripada taklimat kerja khusus cikgu kepada calon sehinggalah pembentangan tugasan. Tapi selalunya kita buat sehingga penghantaran pelaporan dan artifak. Okey? Jadi maksudnya kalau cikgu buat taklimat, katalah cikgu buat taklimat tu esok ke. Okey? Jadi dalam catagan tu biasanya kita buat ikut minggu. Okey? Minggu 1, minggu 2, minggu 3 setiap bulan. Jadi cikgu pandulah, boleh bantu pelajar dalam membuat kerangka tugasan dia. Okey, kemudian langkah kerja. Langkah kerja ni mesti ada dalam pelaporan. Jadi langkah kerja ini berkaitan dengan 5 gambar yang perlu dihasilkan. So ini adalah 5 gambar yang perlu dihasilkan, iaitu gambar semasa memotong bahan asas, iaitu memotong sayur-sayuran, memotong buah-buahan. Okey, satu gambar. Kemudian menghancurkan bahan asas. Okey, kemudian gambar yang seterusnya menggaul bahan asas. Okey, kemudian memerah atau menapis bahan pengurai EM. Okey, dia ada satu lagi gambar. Sekejap ya cikgu. Maaf ya Puan Salina. Ya. Apa ni, nanti mohon jasa baik pada semua peserta untuk isi kehadiran dalam mesej tu, dalam catatan tu ya. Ya. Okey, saya rasa saya dah beri dah tadi. Okey. Mohon siapa yang belum isi kehadiran minta tolong isi kehadiran pada link dekat mesej ya. Okey, nanti saya rujuk sikit kat sini. Okey, ni 5 gambar ni. Okey, potong bahan asas, hancurkan bahan, gambar masa menggaul bahan. Okey, maksudnya selepas dihancurkan, dia akan masukkan bahan tu dalam larutan air gula tadi. Okey, dan digaul. Okey, itu gambar yang ketiga. Kemudian gambar dia menapis EM. Okey, dan akhirnya gambar cecair EM di dalam botol. Ini adalah 5 gambar yang perlu dilampirkan dalam langkah kerja. Jadi susunlah gambar itu mengikut prosesnya dan perlulah ada penerangan untuk setiap gambar. Okay, maksudnya bila kita nak tengok gambar tu kita dapat fahamlah proses kerja menghasilkan EM tersebut. Okay? Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya cikgu? Kak Salina? Yep. Tadi muka surat sebelum tu Kak terlepas pandang yang air kelapa dengan air basuhan beras tu. Oh, ya ke? Oh, ya. Okay, sorry. Ni air kelapa. Okay, sorry. Air kelapa dia guna antara air kelapa atau air basuhan beras. Tapi hari tu semasa peringkat kebangsaan, kami bincang-bincang lah. Dia orang tanyalah juga yang mana yang lebih berkesan, sama ada air kelapa ataupun air basuhan beras. Okay, cikgu dah buat dah sebelum ni kan. Jadi yang mana cikgu rasa lebih berkesan? Air kelapa. Air kelapa. Air basuhan beras ni, air basuhan beras tu dia macam kurang sikit kan? Tak pernah buat pun kat sekolah sebab berat nak masuk lagi. Okey, sebab kan buat juga hari tu ada budak bawa, tapi budak tu bawa air tu dah lama tau, dah diperam lama. Jadi mungkinlah sebab diperam lama, sebab kita basuh beras guna air paip. Jadi bila air paip dia ada klorin kan. Kalau kita directly guna air basuhan beras tu, selepas basuh tu esoknya kita terus guna. Jadi tak boleh sebab dia ada klorin. Tak jadi. Sebab Tuan fikir dia guna air basuhan beras tu, dia kata tak jadi. Tak boleh jadi EM dia. Jadi kalau nak guna air basuhan beras, cakap kat pelajar, dia kena peram air basuhan beras tu. Maksudnya dia kena simpan lah dalam seminggu ke 2 minggu. Sebab saya tu memang lama budak-budak tu bawa sebab dia orang duduk asrama. Sementara kita nak buat tu makan masa jugalah seminggu macam tu.
air basuhan beras. Tapi saya campur dua-dua. Pakai Masa air basuh. Kalau pakai air basuh beras tu air kowe ke apa kot boleh kot. boleh lah. Itulah dia kata sini. Tapi enggak. Yang EM budak-budak ni yang tahun lepas diorang kata tak jadi tu kan. Sebab air basuhan beras lah, air kelapa yang muda sepatutnya pakai kelapa tua kan. Tak mau jadi lah waktu tempoh yang kita nak tengok. Lepas tu saya pergi sekolah yang uruskan mereka ambil ni. Lepas tu saya bawa balik lah. Yang tak jadi tu. Saya letak gula, hidup lah. Dia kurang gula kot. Saya letak gula, hidup. EM tu macam bagus lah. Maksudnya ada mikrob dalam tu. Cuma dia macam kurang gula. Mungkin makanan dia tak cukup. Makanan tak cukup. Itu sebenarnya kuantiti gula tu pun penting. Dia ada nisbah berapa air, berapa gula. Mungkin nisbah air yang diorang nak blender tu apa semua tu kan. Ya, betul. Itulah dia. Kalau nak guna air basuhan beras tu, sebaik-baiknya guna air penapis lah. Air hujan tak mungkin lah kita basuh beras guna air hujan kan. Okay. Okay, jadi cadangan ini setakat cadangan. Dia kata 400 hingga 700 ml. Tapi sebenarnya cikgu boleh carilah. Dia ada je dalam internet. Ni kami adalah cari sikit-sikit kan. Saya tunjuk dia tulis sini. Yang ini yang masa kami bincang-bincang hari itulah. Okay. Contoh nisbah buah ni dengan gula, buah dengan gula. Okay. Dia kata kat sini buah betik campur pisang campur nenas nisbah dengan gula adalah 1:1. Okay. Jadi itu nisbah yang dicadangkan. Tapi sebenarnya kami tengok jugalah dia ada nisbah. Saya tak ingatlah berapa banyak air, berapa banyak gula. Tapi dia ada sukatan dia sebenarnya untuk buat EM ni. Boleh carilah di internet. Ya. Kemudian ini sedikit tentang bahan lah. Okay. So ada nak tanya apa-apa lagi? Kak. Jika kita tak bersekolah, Form 4 tak bersekolah langsung tahun ni lah. Okey, dia orang punya folio tu, kalau macam gambar tu dia orang tak ada printer. Macam mana tu? Cikgu kena printkan. Masalah, Kak Man, masalahnya budak dia jauh ni. Masalahnya folio tu pada pelajar. Kan? Betul lah. Folio tu pada pelajar. Pelajar tulis tangan. Okey, nanti saya cuba tanyakan. Kalaulah boleh kan, kalau boleh lah macam ni. Mereka tulis tangan, ini setakat cadangan saya saya belum tanya lagi di peringkat kebangsaan. Katalah sampai habis bulan 9, mereka sampai bulan 9 kan. Sampai habis bulan 9 ni tingkatan 4 ni tak muncul-muncul di sekolah. Jadi saya akan bagi cadangan lah pada peringkat kebangsaan. Mungkin pelajar ni dia boleh ambil gambar dia punya tulisan tangan folio tu, dan pada bahagian gambar itu mungkin dia boleh guna aplikasi ke apa ke untuk edit, masuk jadikan dokumen dan hantar pada guru. Ya, betul-betul. Boleh guna kan? Dia jadi macam dalam bentuk digital lah supaya cikgu ada salinan folio dia tu untuk kita semak. Ya. So mungkin dia boleh Guru tak perlu print kan? Apa dia? Guru-guru tak perlu print kan? Tak payahlah cikgu nak print. Mungkin dialah yang kena buat sebab dia kan kena buat catatan pada gambar tu. Kalau kita nak print, siapa pula nak tulis? Kan? Sebab pada langkah kerja tu dia perlu ada penerangan menghasilkan cecair pengurai tu. Jadi dia kena susun gambar dia tu dan buat caption kat bawah dia. Jadi dia kena, yang mungkin bahagian gambar tu mungkin kita boleh buat dia suruh dia guna aplikasi ke apa ke, letak gambar dan letak caption kat bawah gambar tu untuk hantar dalam bentuk digital kepada guru. Okay, nanti saya akan tanyakan lah sebab hari tu memang tak terfikir pun
pelajar ni tak masuk sekolah kan. Tapi dengan isu sekarang ni, kes yang banyak, kita pun tak pasti bila dia orang nak masuk sekolah. Kalau kedai buku tak buka lagi susah macam hari tu kan. Nak beli kertas pun tak ada. Tapi kedai buku buka kan sekarang? Sekarang dah buka lah. Sekarang buka, sekarang tak ada masalah sebenarnya. Kalau dah buka sebenarnya kat kedai buku tu boleh je print. Betul. Tapi tu kan mak ayah lah kena hantar budak-budak tu kan boleh keluar. Iyalah. Itu kena minta tolong ibu bapa lah. Kita takut dia kan isu-isu keluarga ni kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana kan. Tapi mungkinlah nanti kita bincang macam mana, nanti saya bagi tahu balik, feedback balik ya. Okay, so kita tengok seterusnya. Okay, kita tengok seterusnya. Tadi pasal langkah kerja jadi tadi kita dah ada kulit hadapan, kemudian pelajar perlu buat isi kandungan, pengenalan, brief amali, catagan, dan langkah kerja tadi 5 gambar yang dicadangkan. Yang mesti adalah 5 tu mandatory. Jika pelajar nak beri lebih gambar, itu terpulang pada pelajar. Okay. Kemudian anggaran kos. Okay, anggaran kos ni buatlah jadual. Walaupun tak ada kos, tetapi jadual tu mesti ada. Sama juga yang tingkatan 5 cikgu. Kalau lah kata pelajar tak beli langsung, tak ada kos langsung, tetapi mesti buat juga jadual itu, bahan apa yang digunakan, tetapi tulis di situ tiada apa, percuma ke, tiada kos ke. RM0. RM0. Tulis je RM0. Maksudnya benda tu dapat, mungkin boleh buat catatan sikit, barang dapat dari persekitaran secara percuma. Okay. Jadi macam ni dia kata butiran melibatkan anggaran bahan sahaja. Maksudnya yang mana yang ada ringgitnya baru tulis ringgitnya. Yang mana yang tak ada tak perlu. Okay, yang ini anggaran kos ni peralatan tak payahlah kot, rasanya tak ada peralatan yang dibeli. Okay, peralatan kebanyakannya guna yang sedia ada. Mungkin yang pelajar perlu tulis dalam anggaran kos ni hanyalah melibatkan bahan sahaja, iaitu sayur-sayuran, sayuran hijau, buah-buahan, okay, sisa buah-buahan, sisa sayuran hijau, lepas tu gula, okay, kalau air kelapa, mungkinlah kalau air kelapa tu dia beli ke apa, tapi selalunya kalau kita minta dekat kedai tu free je. Tempat kedai yang jual kelapa parut tu kan, bawa je bekas. Okay? Jadi dapat free. Tapi yang tu letak aje bahannya, tapi dekat nilai ringgitnya tulis RM0 ataupun tulis percuma ke. Okay? Cuma perlu ada juga jadual itu. Okay? Jadual anggaran kos tu perlu ada. Okay, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ni inilah, tulislah perhargaan ke apa ke. Okay, pengalaman melaksanakan tugasan ni. Ini contohlah pengalaman baharu seperti melaksanakan kerja khusus di rumah atau yang berkaitan dengan tajuk tugasan. Apa-apa sajalah kesimpulan yang pelajar nak buat. Okay, dia mesti ada kesimpulan keseluruhan tugasan dia tu, kejayaan dia, okay, kemudian penghargaan. Mungkin dia nak menghargai kepada sokongan keluarga ke apa ke, itu terpulanglah pada pelajar. Okay, bibliografi. Okay, bibliografi ni mesti ada sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan. Jadi, 1 sumber rujukan dari buku, majalah atau bahan bercetak yang berkaitan, dan 2 lagi daripada rujukan TMK. Okay, tak kisahlah daripada YouTube ke, daripada laman portal ke, laman web ke. Okay, jadi yang penting mesti ada URL-nya, URL yang betul bukan URL Google search tu. Okay, URL kalau YouTube tu URL video itu. Kalau laman sesawang, URL laman sesawang tersebut. Kemudian screenshot, okay, screenshot dia punya bahan. Okay, kalau YouTube tu screenshot lah mana-mana adegan YouTube itu dan letakkan bersama dengan URL-nya. Okay ya.
So, itu tentang bibliografi ataupun rujukan. Dan akhirnya lampiran. Dalam lampiran ni hanyalah gambar foto calon ketika membuat pembentangan dan juga bahan pembentangannya. Yang ini pelajar kena print lah. Print dan lampirkan di dalam tugasan. Dalam pelaporannya di bahagian lampiran. Jadi pembentangan tu biasanya pelajar buat dalam PowerPoint, Word ke, PDF ke, apa-apa je lah yang boleh di print. Jangan buat dalam menggunakan perisian yang tak boleh print. Jadi nanti sekarang tak ada pula bahagian lampiran tu, tak ada bahannya. Jadi kalau tak ada nanti, ia akan efek markah pada dokumentasi. So setakat ini ada apa-apa nak tanya cikgu? Tentang apa yang calon perlu buat? Pembentangan tu macam hari tu jugalah apa? Sama yang tingkatan 5 lah. Sama ada buat video ataupun kalau nak buat Google Meet, nak buat Google Meet ke apa ke, terpulang lah. As long as dia membentang. Ya. Kalau dia buat dalam bentuk video tu, pembentangan dia boleh tak? Boleh. Boleh pembentangan dalam bentuk video, klip video lah. Dalam bentuk klip video dia hantar ke kita, kita tengok. Ya. Cuma tak adalah sesi soal jawab berlaku di situ kan? Ya, macam mana? Itu je lah. Tapi hari tu memang cadangannya dalam bentuk klip video je. Jadi bolehlah terima. Kalau nak sesi soal jawab, mungkin cikgu boleh buat semasa sesi PDP ke, ambil sedikit masa kan? Ya. Masa tu lah. Pandai-pandai cikgu lah sebagai pentaksir sekolah untuk menilai calon. Kita tengok. Pada kegunaan pemeriksa ini. Saya harap cikgu semua dah ada dan saya sebenarnya dah hantar pada grup. Kedua-duanya. Saya dah hantar yang untuk kegunaan pemeriksa dan juga kertas soal.